Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam celik sejarah buat warga dunia sekalian. Hari ini sesi bersama Cikgu Daniel ingin menjelajah lebih jauh kepada celik sejarah, teori-teori yang berkisar tentang sejarah di dunia. Kita kemukakan teori-teori, kita cambahkan minda untuk kita mencari satu sudut pandang tentang kisah-kisah seputar kita. Mungkin berlaku ratusan atau ribuan tahun yang lampau, atau mungkin yang baru berlaku InsyaAllah saya kemukakan teori-teori atau sudut pandang saya untuk kita berkongsi. Dan anda juga boleh memberi pandangan atau cadangan anda di ruangan komen Dan Channel InsyaAllah jangan lupa subscribe supaya saya dapat memberikan lebih banyak siri-siri celik sejarah, kongsian sama anda. InsyaAllah kita bertemu dalam siri pertama, siri celik sejarah bersama Cikgu Daniel. Kisah Zulkarnain merupakan antara kisah yang amat dekat di hati pencinta sejarah, pengkagum kisah-kisah sirah-sirah kenabian, dan juga telah dimaktubkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah yang ke-18 ayat yang ke-83 bunyinya sedikit wa yas'alunaka an dzil qarnain, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain. Kisah apabila orang Yahudi bertanya tentang Zulkarnain untuk membuktikan bahawa kerasulan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menerangkan mengenai Zulkarnain dalam bait-bait surah Al-Kahfi ni. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Lalu ia menurut jalan yang menyampaikan yakni maksudnya, sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur, dan ia dapati di sisinya satu kaum yang kufur ingkar. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyiksa mereka atau engkau hendak bertindak baik kepada mereka. Ia berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, maka kami akan menyiksanya. Kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab siksa yang seburuk-buruknya. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain, sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Demikian halnya, dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain, sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapatinya di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka? Ini kisah tembok yang amat masyhur Sambung lagi Dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Oleh itu, bantulah daku dengan tenaga kamu. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi,
sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu, sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti air, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Setelah itu berkatalah Zulkarnain, ini adalah suatu rahmat dari Tuhanmu. Ini adalah suatu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Al-Kahfi ayat 98. Ya rakan penonton sekalian, Al-Quran sendiri memaktubkan tentang tokoh yang amat misteri, figur yang sehingga sekarang tidak dapat dibuktikan. Siapakah sebenarnya tokoh ini? Adakah tokoh ini merupakan Nabi atau Rasul? Adakah tokoh ini merupakan raja? Adakah tokoh ini merupakan orang kebanyakan? Di zaman manakah tokoh ini berada? Di manakah konsep timur dan barat yang merujuk kepada tokoh ini? Apakah tembok yang dibina oleh tokoh ini? Dibuat daripada apa? Di mana? Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Itu merupakan antara persoalan yang berkisar apabila kita membicarakan berkenaan Zulkarnain. InsyaAllah dalam siri pada kali ini saya cuba mengetengahkan beberapa teori seputar Zulkarnain, insyaAllah. Okay, apabila bercerita tentang Zulkarnain, saya tertarik dengan 3 teori yang dikemukakan oleh 3 penulis buku yang berbeza. Okay, antaranya penulis buku yang saya biasa rujuk apabila ingin mendalami berkisar tentang Zulkarnain yang namanya amat gah dalam persejarahan, walaupun tidak dapat dikenal pasti siapakah sebenarnya pemilik nama tersebut. Okey. Antaranya adalah Muhammad Alexander yang menulis berkisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bukunya dikeluarkan oleh PTS. Maaf, saya tiada salinannya pada hari ini di sini. Buku yang kedua yang ditulis oleh Faris Abdul Razak Al-Hafiz, Benarkah Iskandar bukan Zulkarnain? Dan ada satu lagi buku yang ditulis oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Menyingkap Misteri Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Okay. Juga terdapatlah beberapa buku-buku karya English berkenaan dengan Alexander. Mengapa Alexander? Sebab kita kembali kepada teori tadi, seperti yang saya bagi tahu ada 3 teori yang mengaitkan tentang Zulkarnain. Teori yang pertama adalah mengatakan bahawa Zulkarnain itu Alexander the Great. Alexander the Great raja dari Makedonia. Kalau hari ini di dalam tamadun Yunani Greek, sekitar tahun 323 sebelum Masehi. Okay. Manakala teori yang kedua mengatakan bahawa Zulkarnain itu adalah Cyrus the Great atau Raja Khurush, merupakan raja Parsi atau pada hari ini Iran, dunia moden Iran, sekitar 560 hingga 530 sebelum Masehi. Dan ada satu lagi teori yang agak baharu saya temui melalui pembacaan, iaitu teori daripada Syekh Hamdi tadi,
yang mengatakan bahawa Zulkarnain itu adalah Akhenaton. Akhenaton tu siapa? Firaun ya. Firaun yang dikatakan melalui tinggalan pada ukiran-ukiran menyembah Tuhan yang satu. Dan dikatakan sekitar 1370 hingga 1352 sebelum Masihi. Lebih awal berbanding teori Alexander the Great dan lebih awal berbanding daripada teori Cyrus the Great. Okey, kita lihat sedikit beberapa pandangan-pandangan atau bukti-bukti yang diutarakan oleh penulis-penulis buku tersebut. Alexander the Great, bagi penulis atau sejarawan yang bersetuju dengan teori bahawa Zulkarnain itu adalah Alexander the Great, apa hujah mereka? Antaranya adalah dalam galuran sejarah, Alexander the Great pernah merentasi timur daripada menguasai timur dan barat dunia, dan dikatakan pernah membina sebuah tembok dalam perjalanan meluaskan kuasanya. Okay, termasuklah sehingga ke Eropah Timur ya. Manakala yang tidak bersetuju dengan teori Alexander the Great mengatakan bahawa dalam persejarahan panjang Alexander the Great, walaupun dia meninggal pada usia yang muda ya, sekitar awal 30-an, namun dikatakan kisah hidupnya agak dicemari dengan peristiwa yang agak ganas, serta kurang bermoral dari sudut hubungan sosialnya. Apa maksud yang ingin saya sebut tentang ganas suasana hidupnya serta tidak bermoral sosialnya, anda boleh rujuk ya dalam penulisan-penulisan berkenaan teori yang menyokong bahawa Alexander the Great adalah Zulkarnain. Tapi bagi yang menentang teori tersebut, mereka tidak bersetuju dengan pandangan bahawa Zulkarnain merupakan seorang yang tidak berakhlak, ganas, suka membunuh, menumpahkan darah. Walhal diberitakan dalam Al-Quran, Zulkarnain sendiri sanggup membantu kaum yang tidak difahami bahasanya, yang saya sebut sedikit sebentar tadi ya, dalam terjemahan surah Al-Kahfi, yang diancam oleh bangsa barbar, atau menurut persenjarahannya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bible menyebut Gog and Magog. Dan baginda rela membantu dengan tanpa meminta sebarang bayaran, kerana menurut baginda ganjaran daripada Allah itu amat penting, membuktikan bahawa baginda merupakan seorang figur yang terjaga akhlaknya, mematuhi perintah Tuhan. Okay, manakala teori yang kedua mengatakan bahawa Zulkarnain itu adalah Raja Kurush atau Cyrus the Great. Dan penulis yang bersetuju dengan teori bahawa Raja Kurush merupakan Raja Zulkarnain, antara bukti-buktinya adalah semasa pemerintah Raja Kurush atau Cyrus the Great, Empire Parsi ya pada ketika itu telah tersebar sehingga ke Laut Hitam, laut yang mempunyai lumpur yang hitam di barat, dan juga menguasai Syam, Syria pada hari ini, termasuk Arab, Phoenicia, Babylon yang kita pernah dengar ya dalam Mesopotamia tu, Yunani, Cyprus dan Mesir ya. Jadi kawasan cakupan atau taklukan Cyrus the Great amat luas. Menyamai dengan
pergerakan yang dibuat oleh Zulkarnain seperti dikisahkan dalam Al-Quran. Seterusnya, dikatakan bahawa Zulkarnain berjalan sehingga ke timur perjalanannya, iaitu negeri terbitnya matahari. Dan dalam pensejarahan Raja Kurush atau Cyrus the Great, beliau juga mengembara sehingga ke timur, hingga ke bumi Afghanistan Dan dikatakan pada ketika itu di bumi Afghanistan, kaumnya tiada perlindungan daripada cahaya matahari kerana buminya gersang, dilitupi oleh padang pasir, hampir tidak berpokok pada ketika itu. Amat sesuai dengan kisah di mana Zulkarnain merantau sehingga atau berjalan perjalanannya sehingga terbit matahari dan mendapati satu kaum itu tiada lagi mereka perlindungan. Dan bukti yang ketiga mengatakan Raja Kurush itu adalah Zulkarnain adalah berkisah tentang tembok, pembinaan tembok. Zulkarnain diberitakan membina tembok dalam Al-Quran surah Al-Kahfi tadi. Manakala menurut sejarah Cyrus the Great juga, beliau telah membina tembok di sekitar pergunungan Kaukasus berhampiran dengan Laut Hitam dan Laut Kaspia. Anda boleh rujuk Google Maps untuk melihat di mana lokasi pergunungan Kaukasus, Laut Hitam Black Sea dan Laut Kaspia Caspian Sea. Dan diberitakan beliau telah membina tembok tersebut. Baik, disebabkan saya lebih tertarik kepada teori mengatakan bahawa Zulkarnain itu Cyrus the Great, maka di kesempatan ini saya ingin kemukakan sedikit biodata Cyrus the Great. Mungkin teori anda berbeza daripada teori saya, atau mungkin anda berpandangan bahawa Alexander the Great itu adalah Zulkarnain atau Akhenaten Zulkarnain, maka itu adalah pilihan anda. Cuma saya kemukakan pandangan saya. Berkenaan dengan Cyrus the Great, saya tambahkan sedikit biodatanya sebelum saya pergi pada teori yang ketiga. Yang pertama, teori ini didokong oleh beberapa ilmuwan utama besar dunia juga, Abdul Kalam Azad dan Dr. Abdul Halim Khaidir, yang bersetuju tentang teori Zulkarnain itu adalah Raja Kurush atau Cyrus the Great. Baginda Raja Cyrus the Great dilahirkan di Iran, hari ini Anshan nama tempatnya, sekitar tahun 590 sebelum Masehi atau 576 sebelum Masehi. Tiada rekod yang jelas kelahiran beliau, tidak seperti kita pada hari ini apabila ada kelahiran ada surat atau CJ kelahiran. Seterusnya ayahnya bernama Cambyses I, Raja Parsi, ibunya bernama Mandana anak Astiges. Herodotus, bapa sejarah moden, menulis mengenai bapa kepada Cyrus, iaitu Cambyses, yang mengatakan bahawa beliau berasal daripada keturunan yang baik-baik, yang dimuliakan. Amat cocoklah dengan kepribadian Raja Cyrus jikalau baginda itu adalah Zulkarnain. Seterusnya, ayah baginda, ayah Cyrus the Great, meninggal dunia sekitar 559 sebelum Masehi, dan baginda menaiki tahta sebagai Raja Anshan menggantikan ayahnya di Iran. Dan seterusnya pada 550 sebelum Masehi, baginda telah menawang kawasan empangan Madya atau Ekbatana. Lokasinya di sekitar Empayar Parsi Iran.
Seterusnya baginda menawan Palestin dan Syria 539 sebelum Masihi memasuki Babylon di bumi Iraq pada hari ini tanpa sebarang tentangan, dan menangkap raja Babylon yang terakhir iaitu Nabonidus yang merupakan keturunan Bukhtanasar yang dikatakan membina taman tergantung Babylon. Seterusnya meninggal di medan perang dan dikebumikan di Pasargade, Iran. Dan pada makam di Pasargade, Iran itu tertera juga lambang dua tanduk yang dikaitkan dengan Zulkarnain, yang juga dinisbahkan kepada perkataan dua tanduk. Seterusnya teori yang ketiga yang dikemukakan oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid tadi dalam bukunya Menyingkap Misteri Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Okey, apa yang menyebabkan Syekh Hamdi mengutarakan teori bahawa Zulkarnain itu merupakan Firaun, pemerintah bumi Mesir, penguasa Sungai Nil. Menurut penulis, teori yang mengatakan Akhenaton adalah calon yang amat sesuai dengan kisah Zulkarnain adalah salah satunya Akhenaton tidak dijumpai mumianya di bumi Mesir, kerana menurut Syekh Hamdi, Akhenaton sebenarnya sudah merantau keluar daripada bumi Mesir dan menjelajah sehingga timur dunia di negara China. Dan Syekh Hamdi juga dalam penulisannya, anda boleh rujuk bukunya dalam buku Menyingkap Misteri Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj, penulis telah membuat kajian lapangan sehingga ke lokasi-lokasi yang disebut atau yang relevan dengan kisah dalam Al-Quran, daripada timur dan barat, kisah daripada barat ke timur perjalanan Zulkarnain, laut berlumpur hitam sehingga kawasan terbitnya matahari. Maka penulis membuat kesimpulan bahawa tokoh tersebut telah merantau sehingga ke Asia Timur dan sejauh ke Madagaskar. Malah penulis juga membuat kajian lapangan, kajian geografi tentang bentuk muka bumi. Dan pada akhirnya Syekh Hamdi membuat kesimpulan bahawa Alexander the Great dan Cyrus the Great tidak pernah menjejakkan kakinya sehingga lokasi geografi tersebut. Namun Akhenaton menurut penulisan penulis tersebut pernah menjejakkan kaki ke kawasan tersebut. Dan tembok mana yang Akhenaton bina? Diberitakan tentang Alexander the Great pernah membina tembok. Diberitakan juga tentang Cyrus the Great membina tembok. Tetapi Akhenaton, di mana temboknya? Disitulah Syekh Hamdi mengatakan bahawa tembok besar Cina yang pada awalnya mula dibina oleh Akhenaton. Permulaan awal tamadun Huang He yang kita pernah dengar dinasti Haixia Shang Chao, dikatakan Akhenaton
pernah berada dalam dinasti tersebut, menurut penulis Syekh Hamdi. Dan sehingga akhir penulisannya, beliau masih berpegang bahawa Akhenaton merupakan calon yang paling sesuai untuk Zulkarnain. Kenapa? Sebab baginda digambarkan dalam artifak menyembah yang satu, bukan mengamalkan politisma, menyembah banyak Tuhan atau berhala. Dan dikatakan juga baginda telah bergerak ke timur dan membina tembok besar Cina. Okey, namun saya utarakan teori. Keputusannya terletak pada anda. Sebenarnya kisah Zulkarnain ini amat menarik ya. Anda boleh buat carian, rujuk silang, sumber, dan mungkin pada akhirnya anda boleh mencapai satu kesimpulan yang anda inginkan berkenaan siapakah Alexander Great, siapakah calon paling hampir. Kita tidak boleh mengatakan siapa itu Alexander Zulkarnain ya, tapi mungkin kita boleh mengatakan siapa calon yang paling hampir dengan Iskandar, dengan Zulkarnain. Okey, sebelum menutup sesi celik sejarah pada hari ini ya, bagi beberapa penulis yang berpandangan ya dengan teori masing-masing, dan penulis tersebut mengutarakan bukti masing-masing. Mereka tidak hanya berpijak kepada spekulasi semata-mata. Tetapi sebelum bagi saya siapa itu Zulkarnain, bukan Iskandar Zulkarnain ya. Saya kurang bersetuju dengan cantuman istilah Iskandar Zulkarnain. Disebabkan istilah itu dicantumkanlah, maka ramai berpandangan bahawa Alexander the Great itu adalah Zulkarnain. Mungkin kita boleh telusuri sejarah-sejarah beberapa calon-calon tersebut, sama ada Alexander the Great, Cyrus the Great atau Akhenaton, untuk kita memilih satu sudut pandang ya, siapakah Zulkarnain. Okay, walaupun kita tidak dapat pastikan secara mutlak siapa itu Zulkarnain, cuma sekurang-kurangnya pada akhirnya kita dapat buat gambaran overview ya, tentang bila, zaman mana Zulkarnain, di mana sebenarnya lokasi sejarahnya ya, kerana figur ini amat masyhur dalam sejarah dan termaktub di dalam Al-Quran ya, walaupun Al-Quran tidak menceritakan lokasi secara terperinci. Jadi jatuh ke bahu kita lah ya, warga dunia sekalian, untuk menelusuri, menyelidiki, mengeluarkan teori-teori ya, sekadar untuk menambah ilmu ya, kongsi. Dan akhirnya bagi saya calon yang terhampir dengan Zulkarnain adalah Cyrus the Great ni, atau Raja Kurush, raja yang pernah memerintah Iran. Jadi bagi anda pilih ya. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri celik sejarah bersama Cikgu Daniel. Sebarang teori ya, saya akhiri dengan wallahu alam, kerana hanya Allah sahaja yang tahu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.